Ini cikgu akan sambung kepada soalan yang kita belum bincang, soalan pentaksiran sumatif hari itu. Okey, kita kembali kepada bahagian C, soalan nombor 2. Kita tinggal 2 soalan sahaja lagi untuk dibincangkan. Okey, kita lihat 2A. Tulis integer positif atau integer negatif berdasarkan situasi berikut. Okey, bila dia sebut sahaja pasal integer kamu kena tulis nombor. Okey, nombor tu sama ada dia positif ataupun dia negatif. Okey, kita lihat penyertaan yang pertama, situasi pertama, Roni berada 8 meter di bawah paras laut. Kalau dia sebut di bawah ataupun lebih kecil, bermakna itu adalah negatif. Dan ini adalah 8 meter, maka ini adalah negatif 8. Ada yang tulis di sini integer negatif, integer positif. Cikgu tak boleh terima sebab integer bermaksud nombor. Okey, bukan cikgu suruh kamu klasifikasikan yang pertama ni adalah positif ataupun negatif. Bukan cikgu nak kamu tulis dalam bentuk nombor. Okey, kemudian air mendidih pada suhu 100 darjah Celsius. Dia bukan di bawah tapi dia di atas 0 darjah. Bermakna ini adalah tambah 100 ataupun 100. Okey, harap kamu faham untuk soalan 2A. Dan kita beralih kepada B. Ni berkaitan dengan nisbah. Okey, RM240 dibahagikan kepada Aina, Biha, Chan mengikut nisbah 251. Bermakna Aina akan dapat 2, Biha akan dapat 5, Chan akan dapat 1 bahagian. Okey, 2 bahagian, 5 bahagian, 1 bahagian. Mungkin Biha ni dia lebih banyak menyumbang, jadi sebab tu dia dapat duit lebih sikit lah. Okey, hitung wang yang diterima oleh Biha. Okey, macam mana kita nak tahu keseluruhan ketiga-tiga mereka ni, mereka akan menghasilkan 8 bahagian. Yang mana RM240 ni dia akan dibahagikan kepada 8 bahagian. Yang mana Aina dapat 2, Biha 5, Chan 1. Jadi kita kena cari dahulu kalau satu bahagian tu berapa ringgit mereka akan dapat. Macam mana kita nak tahu? Gunakan RM240 ni bahagikan dengan 8. Sebab kita nak tahu satu bahagian, kita bahagi 8. Okey, maka satu bahagian di sini kita akan dapat RM30. Mereka akan dapat RM30. Jadi Biha ada 5 bahagian. Jadi RM30 didarabkan dengan RM5, maka Biha akan mendapat RM150. Okey, kalau soalan tanya wang yang diterima oleh Chan cuma dapat satu bahagian, maka dia dapat RM30 sahaja. Aina 2 bahagian, maka kita akan darabkan RM30 dengan 2, Aina akan mendapat RM60. Okey, itu caranya kalau kita nak cari berdasarkan nisbah dan juga wang keseluruhan. Okey, kita lihat B2. A kepada B ialah 3 kepada 4 dan B kepada C ialah 2 kepada 3. Cari nilai A, B, C. Okey. A, B 3, 4, B, C 2, 3. Macam mana kita nak gabungkan semua dia? Pastikan, okey, sekarang ni antara kedua-dua nisbah ni yang sama adalah B. Okey, B bermakna kita kena pastikan nilai B untuk kedua-dua nisbah ini adalah sama. Kalau AB dia 3, 4, BC 2, 3, maka cikgu akan darabkan dengan 2 untuk kedua-dua nombor supaya B ni dia akan jadi 4, sama seperti yang sebelum ni. Okey, bila kita buat perbandingan seperti ini, ABC, AB adalah 3, 4, BC adalah 4, 6, maka ABC adalah 3, 4, 6. Okey, kamu jangan tambah. So, ini nombor sama, jadi kamu gabungkan sajalah. 3, 4, 6. 5 ni muka surat. Okey. Ni, 3, 4, 6. Ini adalah jawapan akhir dia. Okey. Jadi, selepas ni, kalau kamu ada jumpa soalan seperti ini lagi, pastikan bila ada huruf yang sama bagi kedua-dua nisbah ataupun ketiga-tiga nisbah, pastikan semua huruf tersebut adalah sama untuk semua nisbah tersebut. Okey, dan kita akan beralih kepada soalan C.
Rajah 8 menunjukkan sebuah segi tiga sama kaki PQR dengan keadaan PQ adalah sama dengan QR. Cari nilai X. Okey. Sudut yang bila kita ada satu garisan yang sama, yang selari, PQ dan RS ni adalah selari ya. PQ dan RS ni adalah garisan selari. Jadi bila kita ada satu garisan selari, maka di sini sudut pada PQR akan sama dengan sudut QRS. Okey, bila kita ada Z macam ni, zigzag kan? Zigzag PQQRRS, sudut bahagian dalam ni dia akan sama. Jadi 74 di atas, 74 di bawah. Okey, jadi macam mana kita nak cari nilai X? Okey. RQP ini adalah 74 darjah. Okey. RQP adalah 74 darjah dan sudut PRQ adalah 2X. Kerana PQ adalah sama dengan QR. Ini adalah yang dinyatakan oleh soalan. Bila PQ sama dengan QR bermakna jarak dia sama. Bila sama, ini akan menghasilkan satu segitiga sama kaki. Okey, bila sama kaki, sudut di bawah dia adalah sama. Okey, jadi 2X tambah 2X tambah 74 akan jadi 180 darjah. Ini adalah sudut pedalaman bagi segitiga. Maka 2X tambah 2X sama dengan 4X. Kamu cuma boleh tambah kalau sifat dia sama. Kalau X tu 1X sahaja di sini, dia boleh tambah dengan nombor lain yang ada X1 sahaja. Maka 74 ni dia tak boleh ditambahkan dengan dua nombor awal ni tadi. Okey, bila tak dapat, sekarang kita akan pindahkan ke sebelah kanan supaya kita boleh selesaikan dia menggunakan 180 darjah. Pada sebelah kiri adalah positif tambah 74. Pindah ke sebelah kanan, dia akan jadi tolak 74 darjah. Dan 180 darjah tolak 74 sama dengan 106 darjah. Okey, kemudian kita nak cari X sahaja. Cikgu tak nak 4. 4X bermaksud 4 darab X. Okey, 4X bermaksud 4 darab X. Jadi sekarang cikgu akan bahagikan dengan 4 di sebelah kiri. Okey, 4 bahagi 4 dia akan jadi 1. Ataupun kamu cara senang kamu nak hafal, kita pindahkan 4 ni ke sebelah kanan. Okey, macam mana kita nak pindahkan? Bila sebelah kiri darab, sebelah kanan dia akan jadi bahagi. 106 darjah bahagi 4, dia akan jadi X sama dengan 26.5 darjah. Okey. Okay, dan kita masuk kepada soalan yang terakhir, iaitu soalan 3. Tulis satu ungkapan algebra bagi setiap pernyataan yang berikut. Okey, pernyataan algebra. 1. Bahagikan hasil tambah 8P dan RS dengan 3. Maknanya kita akan tambah 8P dengan RS dahulu dan bahagikan semuanya dengan 3. Yang kedua, tolak hasil darab 3X. Okey, tolak hasil darab 3X dan Y daripada hasil tambah 13X dan 5. Okey, 12X dan 5 ni tambah, kita tambah dahulu. Kemudian kita tolakkan dengan 3XY. Okey, bila darab maksudnya kita akan tulis serentaklah nombor dia 3XY. Ni maksud dia 3 darab X darab Y. Okey, yang ketiga, hitung kuasa 2 bagi 4. Okey, 4 kuasa 2. Kemudian dibahagikan dengan HK. Ni lagi senang. 4 kuasa 2 bahagikan dengan HK. Okey, boleh faham? Dan untuk soalan B, ini adalah yang kita baru belajar sebelum ni. Data di bawah menunjukkan tinggi dalam sentimeter bagi 20 orang pemain bola keranjang. Okey, kita ada 168, seterusnya sampai 171 di sini.
Lukiskan plot titik menggunakan garis nombor di ruang jawapan. Okey. Untuk ini, okey, plot titik, ingat kita ada tajuk, kita ada garis nombor, okey, dan juga unit, label, iaitu tinggi dalam sentimeter. Kita lihat kepada nombor yang ada. Nombor yang paling kecil, okay, tinggi yang paling kecil di sini adalah 168 dan yang paling tinggi adalah 175. Okay, bila kita lihat di sini kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 skala. Okay, jadi kita boleh buatkan setiap satu skala ni beza dia adalah 1. Okay, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 dan 175. Label mestilah di bahagian bawah sebab bahagian atas kamu akan plotkan titik. Okey. Kemudian macam mana kamu nak plot titik? Kamu ambil data di sini. Kalau ada satu sahaja 168, maka kamu dotkan di sini di atas 168 ni dengan satu titik. Kemudian kita masukkan 170, 171. Okey. Titik yang ada adalah 168 kita ada 1, 170 kita ada 3, 169 tak ada. 171 kita ada 2, 4, 5. 172 kita ada 4. 173 kita ada 2. 174 ada 3. 175 ada 2 titik. Pastikan kamu ada titik di sini ada 20 sebab kita ada 20 orang pemain keranjang, 20 data. Okey, jangan lebih dan jangan kurang. Ini saja caranya kamu nak dapatkan 3 markah. Sehingga cikgu tak ada siapa pun yang betul untuk soalan ini. Okey, jadi kita teruskan dengan soalan C. Jadual di bawah menunjukkan grade yang diperoleh 40 orang murid dalam satu ujian matematik. Okey, kita ada A, B, C. A mempunyai 16 orang, B ada K, C adalah 10 orang, cari nilai K. Okey, dia cakap semua di bawah sini adalah untuk 40 orang murid. Maknanya kalau kita tambah 16, tambah K, tambah 10, ianya sama dengan 40 orang murid. Jadi kita dah boleh cari K di sini. K sama dengan 40 tadi. Sekarang cikgu pindahkan 16 ke sebelah kanan. Dia jadi tolak 16. 10 pun cikgu pindahkan jadi tolak 10. Jadi 40 tolak 16 tolak 10. Kamu tekan kalkulator, kamu akan dapat K sama dengan 14. Okey, ini saja caranya. Dan sekarang kita nak wakilkan data tersebut dengan melukiskan carta palang dalam ruang jawapan. Ada yang dah betul, ukuran dia dah betul, tapi masalahnya dia pergi buat plot titik di sana. Dia buat titik-titik. Sedangkan soalan dah minta ini adalah carta palang. Jadi kamu cuma perlu buat, kalau kamu guna kertas soalan, kamu print, kamu boleh lorekkan seperti inilah. Okey, jadi di sini dia dah labelkan untuk kamu. Kamu ada grade A, B, C. Okey, kamu lihat huruf A ni di tengah-tengah kotak. Bermakna kita nak di tengah-tengah kotak ini, bukannya pada persilangan. Kemudian bilangan murid. Untuk sini, paling tinggi adalah 16, kan? 16 adalah yang paling banyak. Jadi, bila kira sini, kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 skala. 16 bagi 8, 2 maknanya satu skala ni, kamu letak 2. Okey, 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. A adalah 16, B adalah 14, C adalah 10. Okey. Kalau kamu gunakan skala 5 pun boleh, tapi pastikan ukuran dia betul lah. Okey. Ni satu markah, satu bar, satu markah. Tapi kalau skala kamu salah, walaupun bar kamu betul, memang tak ada markah lah. Okey. Jadi itu sahaja untuk pembetulan kali ini. Cikgu minta kamu buat semua pembetulan bagi kertas pentaksiran ni. Okey, bahagian B dan C kamu buat jalan kerja. Nanti cikgu akan kongsikan fail PDF.
Dan untuk bahagian A, sekiranya soalan tersebut memerlukan pengiraan seperti soalan 5, okey, kamu tulis jalan pengiraan dia dulu, kemudian baru jawapan yang betul. Soalan 6 pengiraan, 7 pengiraan dan 9 pengiraan. Cikgu nak semua dari bahagian A sehingga jawapan C. Bahagian C. Cikgu nak semua jawapan. Okey? Jadi itu sahaja. Hantar selewat-lewatnya hari Isnin minggu hadapan. Hari Isnin cikgu akan minta semula. Okey? Dan itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih.